Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak review satu lagi counter dipanggil Goshen ataupun nama full dia Green Ocean. Okay, Green Ocean daripada segi nama kita dah tahu syarikat ni kalau kita tengok daripada laman web dia, dia agak dah lama sebenarnya laman web 2009. Okay, so syarikat ni adalah lebih kepada environmental issue lah. Okay, environmental issue. Okay, pump canal crushing, refining of palm oil, palm canal. So lebih kepada environment lah. Okay, so trading and producing renewable and alternative material energy. So lebih kepada environment friendly energy. Okay, so itu syarikat Goshen. Okay, ataupun Green Ocean Corporation. So korang boleh tengok lah. Okay, dari segi laman web dia ni tak berapa updated. Okay, kalau kita tengok copyright 2009, so agak macam ni je, so mudah. Right, tapi korang boleh tengok lah apa yang dia punya investigation, corporate information apa semua lah. Okay, right, so kita tengok pada hari ini Goshen, okay, volume 12 juta. Okay, dengan pembelian 13 juta dan juga penjualan 7 juta. So, mungkin agak berat. Dengan nisbah 1:1 macam ni. Okay, tapi dalam market apa saja boleh berlaku. Okay, so itu dari segi volume dia. Kalau kita tengok pada quarter report dia. Okay, untuk Goshen, dia dah keluar quarter report 17/11. Okay, dan syarikat mencatatkan kerugian. So setakat ni syarikat mengalami kerugian sejak daripada bulan tahun 2019 bulan 3 lagi. Okay, so tapi dalam line kuning profit margin ni dah makin naik sedikit. Bukan naik lah, macam performance dia mungkin naik sedikit lah. Okay, so kalau ikut daripada history macam dia still buat kerugian tapi dah makin kurang daripada bulan 2003, 2020, okay. Bulan 6 dan bulan 9 dia hanya buat kerugian dalam lingkungan 500,000 sahaja. Okay, kerugian. Alright, so kita tengok annual report dia. So annual report, okay, sama kerugian 490k. Okay. Alright, so kita tengok technical chart ni pula. Okay, technical chart agak menarik technical chart. Okay. Alright, so kita tengok Goshen ni dari segi technical chart, okay, daripada chart dia, pergerakan dia secara keseluruhan. Okay, aku ambil daripada 2017 lah. Okay, pergerakannya hanya sideways. Okay, pergerakan hanya sideways sahaja. Okay, pergerakan dia hanya sideways sahaja. Okay, so sehingga pada dengan support dia, kalau kita tengok support dia berada di dalam lingkungan sini. Okay, 6 sen setengah. Okay, 6 sen setengah. Okay, adjust sikit, 6 sen setengah. Kurang 6 sen setengah lah ya. Okay, 6 sen setengah dan resisten lebih kurang pada 11 sen. Okay, lebih kurang 11 sen. So, saham ni bergerak dalam lingkungan 6 sen setengah hingga 11 sen sebelum dia buat breakout pada Julai. Okay, pada masa PKP pun dia punya pergerakan saham pun hanya sideways saja sebelum dia buat breakout pada Julai. Okay, Julai dia breakout daripada dia punya resistance 11 sen dan dia naik. Okay, dia buat dua resistance dekat sini satu. Okay, 25 sen. 25 sen. Okay, dan juga pada paling tinggi adalah pada paras. Okay, pada paras 37 sen. Okay, saya cakap 37 sen lah, lebih kurang. Okay, 37 sen. Okay, 37 sen. Right, so sebelum dia membuat penurunan sebelum dia buat penurunan dekat sini. Okay, dengan satu lagi support dekat sini, dia buat satu support dekat sini. Alright, pada 18 sen tetapi dia breakout. Okay, dia not breakout, dia break the support. Okay, sampai ke support yang lama dia 11 sen. Okay, so ini adalah resistance lama dia. Okay, kalau korang tengok dia berada dua kali dekat sini. Dia test 1, 2
2, 3, 4. Okay, so bermaksud resisten ni adalah resisten yang amat kuat. Okay, dengan pergerakan saham yang sideways ni. Okay, so resisten 11 sen ni kalau dia break, dia boleh downtrend lah. Dia boleh pergi dia ataupun dia cari balik support dia yang lama. Okay, so ni support yang paling kuat dia 11 sen. Okay, so 4 kali dia bertahan dekat sini. Okay, dengan resisten baru dia lebih kurang dalam resisten, dia ada beberapa resisten kat sini. Okay, sini satu dan sini satu. Okay, sini satu dan sini satu. Okay, sini satu lah. Okay, pada 18 sen dan juga pada 15 sen. Okay, so apa yang aku boleh cakap tentang saham ni, dia ada support yang kuat pada 11 sen dan dia pernah breakout 15 sen ni, dan aku cakap 18 sen adalah resisten yang kuat dia. Dua kali dia cuba. Dua kali dan gagal. Sekarang ni dia berada dalam 11 sen dan 15 sen, dalam area 11 sen dan 15 sen. So secara teknikalnya, kalau dia nak lepas, dia kena melepasi 15 sen, dan kalau dia nak lagi up lagi ataupun dia nak strong lagi uptrend, dia kena melepasi 18 sen sebagai resisten paling kuat dia lah. Tapi kita tengok beberapa indikator. Kita tengok beberapa indikator. Macam biasa aku suka guna MA cross dulu MA cross. Kita tengok MA cross. Alright, MA cross. So MA cross. Agak kurang menarik sebenarnya, sebab apa? MA cross menunjukkan downtrend dekat sini. Kalau kita tengok, dia dah cross merah dekat sini dan harga tu berada di bawah cross. Bermaksud ada potensi untuk saham ni bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Paling perlu lihat support dia 11 sen ni. Kalau dia break 11 sen ni, bermaksud dia nak ke bawah. Tapi MA cross menunjukkan saham ni macam nak ke bawah. Macam nak ke bawah. Alright. So kalau kita tengok kepada weekly kita tengok pada MACD. Kita MA cross dulu. MACD, nampak? Kurang cantik sikit sebenarnya, sebab apa? Alright, mengikut pengalaman aku lah, aku pernah terkena dengan saham jenis macam ni. Dengan MACD, bawah daripada kosong dan dia sekejap naik, sekejap turun. So ada potensi untuk saham ni bergerak secara sideways. So kalau nak take profit, aku rasa dalam lingkungan dalam 11 sen ke 15 sen. Dan watch out dengan dia punya support ni 11 sen. Sebab MA cross, MA dah menunjukkan bahawa saham ni ada kemungkinan besar untuk turun, dan sebenarnya saham ni tak ada kekuatan sebenarnya based on MACD. Dia masih lagi di bawah kosong dan dia punya cross biru tu pun tak berapa jelas. Sekejap dia naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Alright, so kita tengok pada weekly, potensi dia pada masa hadapan. Kita tengok dia dah cross kat sini dan masih lagi ke bawah kedua-dua ni. Masih ada potensi untuk dia turun bawah lagi. So kalau tengok pattern ni pun, pattern pun masih lagi tak cantik. So MACD dah menunjukkan ke bawah. Ni belum habis mungkin ada potensi untuk ke bawah. Tak ada nampak cangkuk tu ke atas. So ini pun steady saja, bermaksud dia size dia pun sama saja. So monthly pula kita tengok monthly. Monthly dah menunjukkan, right, kita tengok ini satu agak besar sini, merah sini, bearish. Agak besar. So ada potensi dia dah naik. Dia dah naik tinggi dan mungkin dia nak turun ke bawah. Ini monthly. Ini monthly. So kita tengok cangkuk dia pun dah ke bawah. Itu berpadukan kepada MACD. Kita tengok pada RSI dan stochastic. RSI dan stochastic. Alright, pada monthly Gaussian kita tengok pada daily dulu. Alright, stochastic. RSI masih dalam keadaan neutral. Dia di bawah 50. Dengan stochastic baru lepas daripada oversold. Baru lepas daripada oversold. So oversold lebih kurang dalam, boleh aku cakap dalam 11 sen lah. So ini memang
support dia amat kuat. Okay, support oversold dia. Okay, support oversold dia. Dan kita tengok dari segi kenaikan dia tidak terlalu menaik. Okay, tidak terlalu naik. Okay, dari segi stokastik dia. Okay, sekejap naik, sekejap turun, sekejap turun. Okay. Okay, so kita tengok stokastik. Okay, kita tengok pada weekly pula. Pada weekly berada di bawah oversold. Okay, so oversold memang berada di bawah oversold lah. Sebab apa dia ambil lingkungan 11 sen ke 12 sen tu. So masih lagi di bawah oversold. Okay, so monthly okay, dia dah bawah oversold kat sini. Okay, dengan keadaan RSI masih lagi neutral. Okay, secara kasarnya, okay, kalau kita tengok sekejap. Tengok weekly sekejap. Daily ada petanda-petanda tak? Okay, mungkin apa yang aku boleh cakap, okay, sekejap. Okay, so secara kasarnya, okay, secara kasarnya counter Gaussian ni, okay, based on the MACD dan juga MACD lah. Okay, so berkemungkinan okay, counter ni akan bergerak dalam keadaan sideways. Okay, so dengan support 11 sen dan 15 sen dengan resistance 15 sen. Okay, so kena berhati-hati dengan support ni. Okay, 11 sen, kalau dia break 11 sen kena cut loss. Okay, sebab apa dia akan menuju ke bawah dan dia mencari support dia yang paling bawah sekali, iaitu pada 4 sen. Okay, pada 4 sen. Okay, kita tutup ni MACD pada 4 sen. Mana 4 sen tadi? Okay, pada 4 sen. Pada 6 sen, 6 sen setengah. Okay, paling bawah. Alright, so kena watch out. Okay, apa yang aku boleh cakap, saham ni akan bergerak sideways, berkemungkinan sideways. So kalau dia nak naik, alright, dia kena lepas 15 sen ni, dan paling utama dia kena lepas 18 sen. So kalau dia lepas 18 sen ni, okay, ni resistance paling kuat dia. Okay, kalau lepas 18 sen ni dia akan naik. Okay, lagi cepat dia naik. Okay. Alright, itu saja untuk counter Gaussian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.